Apabila kita hidup di atas bumi ini, sebahagian kita melalui tempoh masa yang panjang. Ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ataupun dengan jangka usia yang kurang daripada itu. Sepanjang usia kita hidup di atas dunia ini, banyak perkara yang kita temui dan kejadian yang telah berlaku dan kita lalui. Ramai juga orang yang telah kita jumpa, dan ramai juga orang yang telah kita berpisah daripada mereka. Ramai orang yang telah berjasa kepada kita. Sebahagian mereka telah pun kita lupa namanya dan di mana dia berada. Tak kurang juga orang yang telah menzalimi kita ataupun kita menzalimi orang lain. Kita pun kadang-kadang telah terlupa di mana orang yang kita zalimi itu dan apa khabar beritanya dan apa yang terjadi padanya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa terhadap apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Dalam tempoh yang kita lalui ini, daripada sekecil-kecil perkara yang telah kita lakukan sehingga kepada sebesar-besarnya, ia tersimpan dan tercatat di sisi Tuhan. Akan ada harinya yang kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan akan menjawab semua yang telah kita lakukan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sesiapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia di dalam keadaan yang baik. Sesiapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat kejahatannya, maka baliknya adalah neraka hawiyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang melakukan sebesar zarah daripada kebaikan, dia akan dinilai. Dan sesiapa yang melakukan sebesar zarah daripada kejahatan, ia juga akan dinilai dan dilihat. Itulah Yaumiddin yang sering kali kita ulang di dalam salat, Maliki Yaumiddin, Tuhan pada hari Al-Middin, pada hari Ad-Din, Tuhan pada hari Ad-Din, hari pembalasan, hari di mana kita semua akan dihisab. Banyak perkara yang telah kita lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa. Terutama kezaliman kita terhadap orang lain, dan kita menyangka bahawasanya kita terlepas dengan berlalunya masa terhadap apa yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Namun Allah menyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah kamu sangka bahwasanya Allah itu alpa, Allah lupa ataupun lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hanya dilewatkan pada suatu hari yang terbeliak padanya mata-mata. Dalam menyedari hakikat ini, menyedari bahawa setiap hari siapapun orang itu, bermula dari orang yang bercakap sehingga orang yang mendengar, kita semua dinilai bagi setiap perbuatan kita. Apa saja yang kita lakukan, ia merupakan simpanan seperti mana kita menyimpan wang kita di bank. Bagi setiap sen itu dikira dan dinilai. Malangnya ataupun sukarnya, simpanan dosa dan pahala kita ini tidak dapat kita tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu berapa banyak dosa yang telah kita simpan di sisinya dan berapa banyak pahala yang kita simpan.
Berapa banyak dosa yang kita berusaha untuk melepaskan diri dengannya melalui istighfar, melalui ujian-ujian Allah dan kezaliman orang terhadap kita. Dan berapa banyak pula pahala yang telah kita berikan kepada orang lain kerana kesalahan kita kepada mereka. Tidak ada siapa yang tahu. Semua kita hanya barangkali menyangka bahawasanya kita banyak pahala. Barangkali seseorang menyangka dengan kedudukannya, sama ada dia mufti atau imam atau seorang yang dianggap beragama, maka disangka ia banyak pahala. Mungkin di sisi Tuhan pahalanya tidak seberapa ataupun tidak ada pahala. Mungkin orang yang kelihatan biasa-biasa sahaja, banyak pahalanya di sisi Tuhan. Demikian juga dosa. Inilah perkara yang menakutkan. Oleh kerana dosa, pahala tidak nampak, walaupun kita semua tahu tentang kepentingan memiliki pahala, kita tidaklah begitu bersungguh-sungguh kadang-kadang mencari pahala itu. Walaupun Allah sering memanggil kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Kita tahu tentang pahala, tapi oleh kerana kita tidak nampak sedikitnya pahala kita, seperti mana kita nampak sedikitnya wang kita di bank, maka kita tak berusahalah untuk membanyakkan pahala kita berpada sekadar yang ada. Demikianlah dosa. Oleh kerana kita tidak nampak dosa kita, maka kita tidak takut dalam menambahkan dosa itu. Lebih daripada itu, bagi pahala yang sedikit itu, kadang-kala kita membelanjakannya dengan mewah, memberi kepada orang lain. Bagaimana kita membelanjakannya? Pahala kita kepada orang lain, ia seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang muflis? Perkataan muflis itu ialah perkataan Arab yang lama, digunakan sejak zaman Nabi. Sebab itu Arab memanggil mata wang itu sebagai fils, muflis. Atadruna manil muflis? Kamu tahu siapa yang bankrupt? Orang yang tak ada apa? Sahabat radhiyallahu anhum jawab Nabi SAW, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada dirham, tak ada duit, wala mata', tak ada harta. Nabi SAW memberikan satu definisi baru muflis di sisi Tuhan. Nabi menyatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bis salati was-siyami waz-zakati wa ya'ti qad shatama 'irda hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha fayaqtassu min hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturiha alaihi thumma turiha finnar. Nabi kata, orang yang bankrupt di kalangan umatku, orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, tapi dalam masa yang sama dia datang dengan dosa, maki orang ni, tuduhan yang besar seperti zina pada orang ini, makan harta benda orang ni, pukul orang itu, lalu dia duduk, dibalas kepadanya, diambil pahalanya, dibagi pada orang ni,
dia ambil pahala dia, diberi pada orang ini. Jika pahalanya telah habis, kata Nabi, sebelum dia dapat menyelesaikan dosa-dosanya yang dibuat pada orang lain, maka dia ambil dosa orang lain, dicampakkan ke atasnya, lalu dia ambil dia, dicampakkan ke dalam neraka. Inilah perkara yang paling menakutkan kita semua terhadap segala yang telah kita lakukan dengan sedekah, dengan kebaikan, dengan salat. Mungkin ada orang berfikir dengan itu dia untung kerana dia kurang ibadah. Dosa orang akan dia tanggung nanti. Jika dia sudah tidak ada lagi pahala yang nak diberi, dia mengutip dosa orang yang telah dia lakukan kezaliman terhadap mereka. Oleh kerana itu, marilah kita menyedari tentang hakikat ini, terutama dalam suasana kita ingin menyambut Ramadan. Betapa banyak kita barangkali di akhirat besok terpaksa memberikan segala pahala-pahala kita kepada orang lain. Betapa banyak orang yang telah kita ambil hartanya, barangkali, na'udzubillah, atau kita berikan tuduhan yang liar. Mungkin dia pun tidak tahu dan tidak mendengarnya daripada mulut kita. Kita yang menuduhnya di tempat yang lain, ataupun kita mengambil hartanya dengan kebijaksanaan kita. Tetapi Tuhan tidak lupa. Hari ini, hari zaman media sosial, ramai orang menggunakan internet ataupun menggunakan teknologi sosial media. Barangkali kita forward fitnah ataupun kita buat fitnah baru terhadap orang dengan tuduhan-tuduhan yang besar. Mungkin kita boleh menggunakan nama-nama yang orang yang dituduh itu tidak kenal kita, ataupun barangkali kita boleh membuat nama-nama lain yang menyebabkan dia tidak dapat menyaman kita. Tetapi Tuhan tidak lupa, dan kita akan membayar harga semua itu pada suatu hari nanti. Inilah yang semua perkara ini yang merunsingkan kita semua, kerana hampir semua kita terlibat dengan teknologi media ini. Maka berhati-hati sebelum kita menyambung tuduhan-tuduhan terhadap orang lain, atau berhati-hati sebelum kita mereka satu perkara yang palsu terhadap orang lain, ataupun mengambil harta orang, mengambil saudara mara kita, tanah orang, tempat orang, buah-buahan orang. Pada musim harum manis ini, kita mesti ingatkan, barangkali tuan harum manis itu pun tak tahu siapa yang mengambil buahan, tetapi Tuhan tidak lupa. Mungkin kita telah untung dengan sedikit perniagaan yang dilakukan. Demikian barang-barang yang lain milik orang lain. Dia lihat kita, dia tidak kenal. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita berdiri pada hari mahsyar bagi menjawab semua yang telah kita lakukan. Maka marilah sama-sama kita menginsafi diri kita dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dan kita berusaha memelihara diri kita, memohon kemaafan semasa kita masih hidup, memohon dihalalkan apa yang telah kita tersilap dalam hal-hal itu.